الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan juga muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kepada kita peluang untuk terus berada di atas muka bumi ini. Masih lagi diberikan kepada kita kesihatan yang baik, yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti. Okay, muslim dan muslimat sekalian, insya-Allah tajuk malam ini berkaitan dengan salatul musafir, sembahyang orang-orang yang musafir. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ji'na ila hazihi dunya bighairi ikhtiyarin minna. Kita datang ke dunia ni bukan dengan pilihan kita. Cuba kita fikirkan, betul tak kita datang ke dunia ni daripada kosong? Allah Ta'ala ciptakan kita daripada kosong, jadilah kita, bukan dengan ikhtiar kita, bukan dengan pilihan kita. Betul kan? Wa aghlabuna al-a'am sayughadiruha murghaman aidan. Begitu juga kita akan mati kan, akan menamatkan kehidupan dunia ini pun bukan pilihan kita. Ada orang pilih-pilih, saya nak kekal di atas dunia buat selama-lamanya. Tak ada. Murghaman aidan maknanya memang tidak ada pilihan. Manusia datang ke dunia bukan dengan pilihan, dan manusia mati pun bukan dengan pilihan. Itu memang takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kena faham bahawa apabila kita sudah berada di dunia, kita kena tahu, kita kena faham, kita kena reti bahawa satu-satunya agama yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat adalah agama kita, itulah agama Islam kan. Walau qaddara li ahadin an yakhtara al-khuluda fa innahu fil ghalibil a'am sayfa'al. Kalaulah ditakdirkan manusia ni boleh membuat pilihan nak mati ke tak saya mati, memang manusia pilih tak saya mati. Maknanya dia akan buat apa-apa pun, yang penting tak saya mati. Itulah manusia kan. Wa raghama zalika satajidu anna al-bashara yanqasimu ila qismaini. Walau bagaimanapun, kita dapati bahawa manusia ni ada dua golongan. Semua manusia atas dunia ni ada dua golongan. Al-qismul awal, golongan yang pertama, unasun yantamuna lidinin ja'alahum yarawna anna al-hayata al-haqiqiyyata fi hayatin akhirah. Golongan pertama adalah golongan yang menganut agama Islam itulah. Ia menjadikan mereka ini melihat bahawa kehidupan yang sebenar-benar adalah kehidupan akhirat, bukan dunia. Sebagaimana Allah sebut, wa anna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benar kehidupan, bukan dunia. Wa anna ad-dunya ma hiya illa mantiqatun tizarim muaqqatin hatta tahinu lahzatul intiqal. Dan bagi mereka, bagi kita lah, dunia ini adalah tak lain tak bukan, dia hanya sekadar suatu tempat yang sementara. Apabila tiba masanya kita akan berpindah ke alam akhirat. Jadi semasa kita berada di dunia ini, kita kena cari bekalan secukupnya untuk kita bawa ke alam akhirat. Itu golongan yang pertama. Haitsu kanat hazihi dunya mazra'atan yad'u fiha az-zurra' buzurahu min al-amal. Di mana mereka menganggap bahawa dunia ini hanyalah sebagai mazra'ah, sebagai ladang, di mana para petani akan menanam benih daripada amal-amal soleh tadi, liyahsudu samarama zar'u fid daril akhirah, supaya mereka dapat menunai hasil tanaman itu di negeri akhirat nanti. Mana dunia ni dia tanam benih amal soleh, maka di hari akhirat dia akan dapat tuai amal hasil yang baik.
in ahsanul bazra hasuna hasaduhum wa in asa'u sa'a munqalabuhum. Sekiranya mereka memperelokkan benih tadi, mereka baja, mereka siram, mereka jaga daripada kecil sampai besar, maka hasil mereka di hari akhirat adalah hasil yang terbaik. Wa in asa'u, tapi sekiranya mereka ini lalai, mereka buat benda yang tak elok, sa'a munqalabuhum, maka tempat kembali mereka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Itulah golongan yang pertama kita itulah. Al-qismu tsani, golongan yang kedua, allazina qalu bi annaha hayatuna ad-dunya fiha nahya wa namutu wa ma nahnu bimab'usin. Golongan yang kedua adalah golongan yang mengatakan bahawa kehidupan kita hanyalah sekali sahaja, iaitulah kehidupan di dunia sahaja. Kita hidup, kita mati, lepas tu tak ada gapo-gapo. Itu golongan yang kufar, golongan yang kafir. Kama qala Allah Ta'ala fi surati Maryam, sebagaimana yang Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Maryam, wa yaqulul insanu idza ma mittu lasawfa ukhraju hayya. Manusia yang kafir berkata, adakah setelah kita mati, adakah kita akan dihidupkan kembali? Jadi manusia tak fikir ke bahawa mereka ini diciptakan daripada tak ada kepada ada. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Apatah lagi manusia sudah ada, kan? Manusia sudah ada, kemudian apabila manusia sudah ada, untuk dijadikan sekali lagi manusia di hari akhirat adalah merupakan satu perkara yang teramat senang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala fi suratil Maryam, wa yaqulul insanu idza ma mittu lasawfa ukhraju hayya. Tadi kan, walakinna fil akhirah, tetapi semasa mereka berada di hari akhirat, nadimu wa tamannau an ya'udu ila dunya liyakunu minal mu'minin kama qala Allah Ta'ala. Tapi semasa mereka berada di hari akhirat, mereka menyesal, mereka menyesal, wa tamannau, dan mereka bercita-cita, an ya'udu ila dunya, untuk kembali ke dunia, liyakunu minal mu'minin, supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman. Jadi semasa di dunia sekarang ni mereka tak percaya kepada hari akhirat. Mereka memikirkan bahawa apabila mereka masuk dalam kubur, dah hancur lebur, tak ada gapo-gapo, macam mana nak hidup kembali, kan? Tapi sebenarnya ketika mana mereka ini dihidupkan di hari akhirat, mereka menyesal dan mereka berazam minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nak kembali ke dunia untuk menjadi orang yang beriman. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Walau tara idh wuqifu 'alan nar, kalaulah kamu tengok ketika mana mereka berdiri di hadapan neraka, tak masuk lagi ni, maknanya mereka itu nampak neraka. Faqalu, mereka berkata, ya laitana, alangkah baiknya kami, nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina, maknanya kami ni dikembalikan semula ke dunia dan kami tidak membohongi ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami menjadi orang-orang yang beriman. Maknanya orang kafir ni sebenarnya keseluruhan mereka semasa mereka berada di hari akhirat dan mereka memang hidup kembali pun di sana, mereka bercita-cita minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nak kembali ke dunia untuk menjadi orang-orang yang beriman. Itu hakikat yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Okay. Muslimin dan muslimat sekalian, ba'du nasaih al-qudama, sebahagian daripada nasihat qudama kepada kita. Awalan, hakaza hiyal ma'siyatu awwaluha lazzatun wa akhiruha alamun. Hakaza hiyal ma'siyah, begitulah maksiat. Kan maksiat ni maknanya dia kata awwaluha lazzatun, permulaan seronok, wa akhiruha alamun, tapi pengakhirannya adalah sengsara. Kita tengok orang yang tak sembahyang, kan, tak sembahyang jemaah, kan, katakanlah tak sembahyang jemaah, dia rasa seronok, tapi lama kelamaan sebenarnya Allah Ta'ala tutup hati dia tu, tak sempat mari sokmo ke masjid, sebut je hari jemaah tak sempat mari, sengsara juga. Satu cerita yang kedua, katakanlah orang tu dia suka berzina, kan, permulaan seronok berzina, kan, tapi lama-lama apabila yang perempuan tu mengandung, melahirkan anak zina,
masyarakat tahu, keluarga tahu, memang malu besar kan. Akhir sekali ada yang bunuh diri, ada yang bunuh anak dan sebagainya lah. Dia kata di sini hakazahiyal maksiyah, begitulah maksiat, awwaluha lazzatun, permulaannya adalah kelazatan, wa akhiruha alamun, tapi pengakhirannya adalah kesengsaraan. Fala syakka an fi anna al-'asiya qad yajidu lazzatan bi fi'lil maksiyah. Memang tak dinafikan bahawa orang yang melakukan maksiat ni dia mendapati keseronokan melakukannya pada permulaan. Walakin hazihi lazzata wa tilka as-sa'adata allati yash'uru biha sar'ana ma tazul. Tapi keseronokan tadi, kebahagiaan tadi, kesenangan tadi yang dia rasa pada permulaannya, lama-lama makin sekali dia akan hilang keseronokan tadi. Fal aqidul labib, orang yang cerdik, yang berakal, yufakkiru fi miraratil aqibah, dia akan berfikir akibat yang buruk, apatah lagi di hari akhirat. Wazzul, dan kehinaan, allazi tuwarisuhul maksiyah, yang yang diwarisi oleh maksiat. Maknanya orang yang melakukan maksiat ini memang orang yang tidak ada kemuliaan pada diri dia, dihina oleh Allah Subhanahu wa taala, dihina oleh para malaikat, dan dihina oleh orang-orang yang beriman. Okey, nasihat yang kedua, man arada an yahya bi sitrillahi, man arada an yahya bi sitrillahi fala yakshifu sitra ahadin. Siapa yang ingin supaya Allah Subhanahu wa taala menutup keaibannya. Kita ni memang ada kelemahan masing-masing, kita ni memang ada keburukan masing-masing, kita ni memang ada kejahatan masing-masing. Yang orang nampak baik kita ni sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tutup kejahatan kita. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala bongkarkan kejahatan kita, ya Allah, nampak sangat kan orang ni gini, orang ni gini, orang ni gini kan. Maka dia kata di sini, man arada an yahya bi sitrillah, siapa yang ingin supaya Allah Taala tutup kejahatan dia, fala yakshifu sitra ahadin, maka jangan sekali-kali dia membuka keaiban orang lain. Jadi kita tahu keaiban orang lain, kita tutup. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup keaiban orang Islam yang lain, niscaya Allah Taala akan tutup keaiban dia di dunia dan juga di akhirat. Jadi kita diajar supaya tidak membongkar kejahatan orang lain, tidak mencari keaiban orang lain, tidak mencari kelemahan orang lain. Okey. Sadisan, nasihat yang ketiga, kulluna ladaihi uyub, setiap kita ni ada kelemahan masing-masing. Wa khairuna man yastaghfirullaha wa yatub, sebaik-baik kita adalah orang yang memohon keampunan kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aghlabul ladzina yatahaddatsuna an uyubin nas, kebanyakan orang yang suka mencari keaiban orang lain tu, hum unasun la yantabihuna li uyubihim, mereka adalah orang yang tak nampak keaiban sendiri. Duduk nampak keaiban orang, duduk nampak keburukan orang lain, duduk nampak kecacatan orang lain, keburukan sendiri tak nampak. Itu maknanya kalau-kalaulah kita ni lihat apa kelemahan kita, kita baiki sepatutnya kan. Maka dikata di sini, kulluna ladaihi uyub, setiap kita ni memang ada keaiban masing-masing. Wa khairuna man yastaghfirullaha wa yatub, dan sebaik-baik kita adalah orang yang istighfar kepada Allah dan memohon keampunan kepada Allah serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan mencari keaiban orang lain, mencari keburukan orang lain dan mencari kesalahan orang lain. Boleh ya? Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang kita masuk kepada tajuk yang berkaitan dengan salatul musafir, sembahyang orang-orang yang musafir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza maridal abdu aw safara", apabila seseorang tu sakit ataupun bermusafir, kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka ditulis baginya sebagaimana dia beramal ketika mana dia tidak musafir dan ketika mana dia sihat. Apa maksud dia? Maksudnya ketika mana dia sihat, dia datang sembahyang berjamaah 5 kali sehari semalam. Tiba-tiba dia sakit, terlantar di hospital, dia terpaksa sembahyang atas katil seorang diri, tapi pahalanya adalah pahala sembahyang berjamaah.
Sebab apa? Sebab semasa dia sihat, dia datang sembahyang berjamaah. Masa dia sakit, pahala tadi pun Allah Ta'ala bagi juga. Begitu juga dengan orang yang bermusafir. Katakanlah dia pergi KL kan, ada urusan kerja. Sepanjang perjalanan, dia memang dia sembahyang seorang pun. Walaupun dia sembahyang seorang, tapi Nabi kata kutiba lahu mislama kana ya'malu muqiman sahihan, ditulis sebaginya sebagaimana yang dia sihat dan dia tidak musafir. Maknanya pahala berjamaah tu dapat juga dia sepenuhnya walaupun dia sembahyang seorang diri. Tapi kalau sekiranya semasa sihat sembahyang kat rumah, masa sakit pun macam tu dah juga, tak ada pahala berjamaah. Tu rugi orang yang tak datang masjid. Itu yang pertama kan. Qad rakhasallahu subhanahu wa ta'ala lil musafiri rukhasan adidatan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi kelonggaran, kemudahan kepada orang musafir dengan pelbagai kemudahan. Wa minha, di antaranya ma huwa mukhtassun bi tariqati shalah, di antaranya adalah yang berkaitan dengan cara sembahyang 5 waktu. Haitsu yusannu lil musafiri, di mana orang yang musafir ini disunatkan an yaqsura as-salata ar-ruba'iyyata fayusalliha raka'ataini badalan min 4 raka'at. Maknanya disunatkan baginya sembahyang dipanggil sembahyang qasar. Qasar dengan makna memendekkan sembahyang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Iaitulah sembahyang zuhur 4 menjadi 2, sembahyang asar 4 menjadi 2, sembahyang isyak 4 menjadi 2. Adapun sembahyang maghrib tak boleh dikosarkan sebab dia 3. Kalau kau nak kosar macam mana? Jadikan separuh kan, tak boleh. Sembahyang subuh lagi tak boleh kosar sebab dia dah 2 rakaat kan. Jadi yang boleh dipendekkan sembahyang adalah daripada 4 kepada 2 adalah sembahyang zuhur, sembahyang asar dan juga sembahyang isyak. Okey, itu dipanggil qasar. Yuradu bi jam'i solah. Okey, yang kedua berkaitan dengan sembahyang jamak, himpun. Dhammu salataini ila ba'dihim al-ba'd fi waqti ihdahuma. Kita himpunkan 2 sembahyang, sembahyang asar, sembahyang zuhur dalam mana-mana waktu. Sama ada kita nak himpunkan dalam waktu zuhur ataupun kita nak himpunkan dalam waktu asar. Sembahyang maghrib dengan isyak, sama ada kita nak himpunkan dalam sembahyang maghrib ataupun kita nak himpunkan dalam sembahyang isyak. Maknanya bolehlah. Li'uzrin yubihul jama'ah, kerana ada keuzuran yang membolehkan kita jamak. Fajma'ul muslimu baina salatai az-zuhri wal asri, maka kita boleh jamakkan sembahyang zuhur dan asar, wa baina salatai al-maghribi wal isya, dan di antara sembahyang maghrib dengan isya. Wajdaru bizikri anna sifata kulli salatin kama hiya bil mu'tad illa anna allazi yakhtalifu niyatul jam'i. Sembahyang macam biasa, cuma yang bezanya adalah niat. Okey, dia sembahyang jamak ni tuan-tuan sekalian, dia ada 2 jenis kan. Yang pertama dipanggil jamak taqdim. Kita mendahulukan sembahyang asar tu dalam waktu yang pertama, dalam waktu zuhur kan. Maknanya semasa kita sembahyang zuhur, Allahu Akbar, sahaja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala, dan juga aku himpunkan sembahyang asar ke dalam waktu zuhur. Dia sebenarnya niat ni kalau kita tengok tak perlu panjang. Allahu Akbar, dia terlitah dah tu. Aku sembahyang zuhur 2 rakaat dan juga itulah juga aku himpunkan sembahyang asar ke dalam waktu zuhur. Itu dipanggil niat. Tak adalah sahaja aku sembahyang zuhur 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala dan sahaja aku himpunkan sembahyang asar ke dalam waktu zuhur kerana Ta'ala. Tak. Maknanya Allahu Akbar mari sekaligus tu. Tu dipanggil niat. Niat dipanggil al-qasdu bil qalbi kan. Al-qasdu bil qalbi mana apa? Niat dalam hati kan. Okey. Begitu juga dengan jamak takdim. Tapi jamak takdim ni dia kena niat semasa takbiratul ihram. Okey, boleh takbiratul ihram yang pertama tu lah. Begitu juga dengan sembahyang isyak yang katakan kita sembahyang maghrib kan, Allahu Akbar, sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kerana Ta'ala dan aku himpunkan sembahyang isyak ke dalam waktu maghrib. Maksudnya selepas kita bagi salam, kita pun bangkitlah, Allahu Akbar, sahaja aku sembahyang isyak 2 rakaat qasar kerana Ta'ala. Kalau zuhur tadi, mana lepas kita bagi salam sembahyang zuhur, kita pun bangkit, sahaja aku sembahyang asar 2 rakaat qasar kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Okey.
persoalan yang mungkin timbul adalah yang pertama, kita daripada Kuala Lumpur sampai di Kuala Kerai masuk waktu maghrib, kita pun niat. Okey, yang tadi sembahyang jamak takdim. Saya sekarang kita masuk bahagian sembahyang jamak takhir. Sembahyang jamak takhir ini kita niat dalam waktu yang pertama, bukan dalam sembahyang tapi dalam waktu. Katakanlah kita tengah bawa kereta, tiba-tiba masuk waktu Zuhur kan, kita kata aku nak himpunkan sembahyang Zuhur ke dalam waktu asar, bereslah. Maka waktu Zuhur tadi tak perlu sembahyang lah. Masa sampai di Getih Sempah masuk waktu asar, kita pun nak sembahyang jamak. Okey, Zuhur dengan asar kan. Soalan dia, nak sembahyang Zuhur dulu ke ataupun nak sembahyang asar dahulu? Okey, siapa dapat jawab? Kan kita dah himpunkan, kita katakan aku nak sembahyang Zuhur dalam waktu asar kan. Semasa dah bawa kereta kan, tiba-tiba sampai di Getih Sempah masuk waktu asar. Nak sembahyang Zuhur dulu ke ataupun nak sembahyang asar dulu? Asar dulu. Sebab apa? Okey, sebenarnya kalau kita sembahyang Zuhur dulu, kita meraihkan dari segi tertib. Boleh. Sebab dia jamak takhir, bukan jamak takdim. Takdim tu wajib dahulukan Zuhur, barulah asar kan. Kalau maghrib isyak wajib dahulukan maghrib baru isyak kan. Tapi sembahyang jamak takhir kita boleh dua-dua. Kalau kita nak dahulukan Zuhur, bermakna kita nak Zuhur dahulu baru asar, kita meraihkan dari segi tertib. Tapi kalau kita nak niatkan sembahyang asar dahulu, bermakna kita meraihkan dari segi tuan rumah. Tuan rumah kan. Okey, maka siapa nak niat sembahyang Zuhur dulu pun boleh, asar kemudian. Siapa nak niat sembahyang asar dahulu pun boleh, Zuhur kemudian. Itu dia panggil jamak takhir. Begitu juga dengan maghrib dan isyak kan. Maknanya kita masuk waktu maghrib, kita kata aku himpunkan sembahyang maghrib ke dalam waktu isyak. Maka kita pun bawa kereta masuk isyak. Kita pun berhenti di masjid, kita pun sembahyang, sama ada nak sembahyang maghrib dulu pun boleh kerana meraihkan dari segi tertib, ataupun nak sembahyang isyak dahulu pun boleh kerana meraihkan dari segi tuan rumah. Boleh faham kan? Ada soalan boleh tanya ya. Okey, persoalan yang kedua, sampai di Kuala Kerai masuk waktu maghrib, kita pun niat aku himpunkan sembahyang maghrib ke dalam waktu isyak. Faham kan? Kita pun bawa kereta, tiba-tiba sampai di hadapan rumah kita. Faham tak? Kan? Macam mana sembahyang jamak tadi? Boleh ke tidak? Ini patutlah saya katakan perlunya kita belajar untuk kita mengetahui kan. Okey, apabila kita niat aku himpunkan maghrib ke dalam waktu isyak, bermakna kefarduan kita dalam waktu maghrib tu tak wajib dah kan, kita sembahyang dalam waktu isyak lah. Okey, bila kita sampai di rumah, kita tak boleh qasar sebab kita dah bukan musafir. Dia qasar ini hanyalah untuk orang yang musafir sahaja kan. Sampai kat rumah kita dah bukan musafir, maka tak boleh sembahyang qasar, itu memang jelas. Tapi kita boleh sembahyang isyak, sebab sembahyang isyak kan kat rumah boleh kan, 4 rakaat kan, boleh. Macam mana status sembahyang maghrib? Boleh, tak ada masalah. Dalam kitab-kitab fiqh Islami pun ada, dalam kitab fiqh manhaji pun ada. Fiqh manhaji tu fiqh Syafi'i lah. Jadi mungkin selama ini tak pernah buat, tak pernah dengar, tak pernah belajar kot. Betapa bolehnya apabila kita sampai kat rumah, kita boleh sebenarnya sembahyang tadilah maghrib tadi kita jamakkan sekali dengan isyak, tapi tak boleh qasar. Maknanya kita nak sembahyang isyak dulu pun boleh, kita nak sembahyang maghrib dulu pun boleh. Itu biasa saya buat. Sebab saya dah belajar kan, saya boleh buat. Jadi maknanya satu ilmu yang ada pada kita malam ini. Tapi kalau sekiranya sampai di Kuala Kerai, kita niat aku himpunkan sembahyang maghrib dalam waktu isyak, lepas tu sampai di Dalam Puri masa isyak, kita berhenti, itu tak ada masalah. Boleh lagi sembahyang jamak, boleh lagi sembahyang qasar. Masalah yang timbul adalah apabila kita sampai di rumah kita, musafir dah tamat, qasar memang tak boleh, tapi jamak yang kita dah niat tadi, maka kita dibolehkan sembahyang isyak, sebab sembahyang isyak memang tak ada masalah kan. Dan 4 rakaat, manakala maghrib 3 rakaat, boleh, tak ada masalah. Apatah lagi musim hujan sekarang kan, tengah bawa kereta hujan lebat kan, macam mana nak bukti mana ni? Dah ada ilmu pada diri kita, rupa-rupanya boleh. Apa dalil dia? Memang
ulama ada menyatakan dalam fiqh yang Islami itu, dan juga dalam fiqh Manhaji sendiri pun ada, saya pernah mengajar sebenarnya. Boleh ya? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua berkaitan dengan sembahyang jamak dan qasar ya. Apabila seorang yang ingin dah niat dia nak pergi ke perjalanan yang jauh, melebihi dua marhalah. Dua marhalah ini ulama mengatakan 89 kilo. 89 kilo kan. Katakanlah dia nak pergi ke Sitiu kan, lebih pada dua marhalah kan. Maka dia boleh start sembahyang jamak dan qasar ni sebaik sahaja dia keluar daripada kampung dia. Katakanlah kita dulu undang kan, sampai mana ya? Saya rasa sampai di Pasir Tumbuh tu dah boleh dah. Awak tak panggil undang dah kan. Dah boleh sembahyang jamak dan juga sembahyang qasar di situ lah. Okey, persoalan yang ketiga adalah berapa lama kita dibenarkan sembahyang jamak dan qasar. Katakanlah kita niat nak pergi di KL selama 5 hari. Kita duduk rumah anak kita. Boleh tak kita sembahyang jamak dan qasar 5 hari semasa kita berada di rumah anak kita di KL? Tak boleh kan? Okey. Boleh tak saya buka mindahan? Okey. Yang pertama, sebenarnya ada dua pandangan ulama. Pandangan pertama dia kata tidak melebihi pertama mengatakan bahawa sekiranya dia musafir tadi nak tuju pada satu tempat 4 hari ke atas, maka dia sebagai mukim. Dia 3 hari je. Katakanlah kita duduk di KL 3 hari, boleh lah. Tapi kalau kita duduk 4 hari, 5 hari, 6 hari dan sebagainya, kita dikira sebagai mukim. Maka sepanjang kita berada di KL tadi, kita tak boleh sembahyang jamak dan qasar, sebab dikira sebagai mukim dan bukan musafir. Itu pandangan yang pertama. Alangkah baiknya kalau kita mengetahui pandangan yang kedua, kita tahu kan, katakanlah kita nak pergi KL kerana ada kursus makan masa 1 minggu, 7 hari kan. Boleh tak kita nak jamak qasar? Mengikut pandangan pertama memang tak boleh lah. Pandangan kedua dia kata dibenarkan selama 2 minggu. 2 minggu, 14 hari selesai itu 15 hari lah. Maknanya pandangan kedua mengatakan boleh. Macam mana kita nak amal pandangan yang mana? Terpulang. Kalau saya guna pandangan yang kedua, saya lah, tak salah sebenarnya. Tapi kan pandangan yang biasa masyarakat Malaysia guna, pandangan pertama tu lah. Maknanya kalau kita bermusafir, kita nak menetap di satu tempat tu memang 4 hari ke atas, memang tak boleh sembahyang jamak dan qasar. Sepanjang perjalanan boleh, sepanjang balik pun boleh. Cuma di sana tak boleh. Itu pandangan yang pertama lah. Tapi pandangan yang kedua memudahkan kita, sesiapa yang rasa nak guna pandangan kedua boleh, dan dibolehkan 7 hari, 8 hari, 9 hari pun boleh. Sebenarnya tidak ada nas yang qat'i mengatakan. Itu ijtihad para ulama. Ijtihad yang pertama dia kata 4 hari ke atas, kan. Ijtihad yang kedua dia kata dalam tempoh 2 minggu. Jadi kita tahu ketika mana dia fiqhnya sebenarnya iza daqa ittasa'a. Apabila tersepit kita boleh luaskan. Itu penting kita tahu. Boleh guna, tak ada masalah. Saya biasa pernah saya pergi ke Mekah kan. Kita tahu bahawa kita duduk Mekah ni 7 hari kan, untuk kita buat umrah kan. Masa tu saya daripada Madinah ke Mekah kan, tak berhenti tengah jalan untuk sembahyang jamak qasar. Tiba-tiba sampai di Mekah nak sembahyang jamak, kerana sedangkan kita berada di sana 7 hari. Maka kita pergunalah pendapat kedua, sembahyanglah kita jamak dan qasar, tak ada masalah. Itu penting kita tahu dua pandangan ulama kan. Boleh? Boleh kan? Okey, tak ada masalah sebenarnya. Okey. Okey, yang ketiga. Kita daripada Kuala Terengganu, kita sampai di Besut masa waktu Zuhur kan. Kita pun niatlah sembahyang jamak dan juga qasar ya, di Besut. Tiba-tiba sampai rumah kita ni tak masuk asar lagi. Asar tak masuk lagi. Sedangkan kita dah sembahyang dah kan, Zuhur dan asar di Besut tadi kan. Besut ke sini dalam 1 jam kan. Boleh ke tidak macam tu? Ataupun sembahyang asar tu memang kita kena sembahyang? Sebab sembahyang asar kita tu bukan dalam musafir. Zuhur dalam musafir betul. Macam mana? Pernah tak berlaku? Sampai dia Besut
masuk Zuhur ni, kita pun nak semayang kan, kita nak semayang, kita pun semayang dah Zuhur 2 rakaat qasar dan Asar 2 rakaat qasar. Tiba-tiba sampai di rumah kita, tak Asar lagi ni, sedangkan kita semayang dah. Okey, saya cari, jumpalah jawapan dia. Ulama kata sebaiknya, apabila kita tahu bahawa kita akan sampai rumah kita ni tak masuk Asar lagi, sebaiknya kita tak payah jamak lah, sebaiknya. Tapi dia kata walau bagaimanapun, kalau kita sudah jamak, maka tak apa. Katakanlah kita sampai di pertengahan jalan masa waktu maghrib kan, kita pun sembahyanglah jamak dan juga qasar, maghrib 3 rakaat, isyak 2 rakaat, sampai ke rumah kita tak masih isyak pun lagi, maka ulama kata tak apa, sah sembahyang kita dan tak perlu sembahyang kali kedua isyak tadi. Tak ada masalah. Itulah pentingnya kita tahu ilmu ni untuk kita panggil apa, mudah untuk kita nak dalam perjalanan. Kalau kita tak tahu macam mana ni hujan lebat, nak berhenti tak boleh kan. Apa yang selama kita tahu, nak sembahyang maghrib dengan isyak kat rumah memang tak boleh, rupa-rupanya boleh. Jadi perluaskanlah ilmu kita. Pada saya, bahasa syariah sebenarnya dulu biasa kat Mesir dulu memang biasa kita pergi ke jalan mana-mana, balik dah tengah malam kan. Okey, kita sampai di rumah, ada itu disengajakan ataupun memang kita tak tahu ke, atau kita tak perasan, tiba-tiba jalan-jalan sampai rumah, ataupun kita memang dah rancang awal bahawa kita akan semayang di rumah. Macam mana? Okey, soalan dia, kita sampai di Kuala Kerai masa waktu maghrib kan, kita pun niat aku himpunkan sembahyang maghrib dalam waktu isyak kan. Jadi kita sengaja tak nak sembahyang kat rumah ataupun tak sengaja, kita dah lebih kurang kan. Kedua-duanya boleh, sengaja pun tak apa, tak sengaja pun tak apa, memang dibenarkan. Tak ada masalah. Kata-kata. Tapi kalau kita dah niat, aku nak sembahyang jamak takhir, tiba-tiba sampai di suatu tempat tu, waktu ada lagi, sembahyang jamak takdim lah, tak apa, tak ada masalah kan. Yang tadi tu memang sengaja ke tak sengaja ke, hujan ke tak hujan ke, memang penat kan, penat ke tak penat ke, memang sengaja nak sembahyang kat rumah pun boleh. Tapi kalau sembahyang ke tengah jalan, dalam perjalanan lagi mudah, sampai kat rumah boleh tidur. Sampai kat rumah dia mengantuk, nak sembahyang maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat ni, 7 rakaat ni memang panjang. Itulah boleh. Kalau kita ingat keadaan Musafi yang itu, dia kata apabila kita sampai di mungkin kita baru tamat dia punya pasal jamak pasal tadi Betul. yang dia tak dulu kan. Apabila kita Musafi, apabila sampai di mungkin kita, maka kita tak boleh dah buat jamak pasal kan. Itulah rasa syarahannya dulu ya. Okey, betul. Memang apabila sampai rumah kita, tamatlah permusafiran kita kan. Bermakna qasar memang tak boleh. Tapi cuba fikirkan, maghrib tadi tu macam mana status dia. Kita dah niat, kita dah sampai kat rumah, nak buat kan? Sengaja ke tak sengaja kan? Makna maghrib kita tu macam mana? Maka itulah penting kita membaca buku kitab-kitab yang lain. Ulama memang ada membahaskan perkara ini dan mereka mengatakan dibolehkan, tak ada masalah. Jadi kitab fiqh ni jangan kita baca sebutir, kita kena baca banyak. Baca banyak kita tahulah pandangan. Itu yang boleh. Dan kalau dia kata bersandarkan pada hujan mana, kalau dia satu ada satu perbuatan Rasulullah pernah berkata, satu sahabat pernah berkata, kita dah jawab macam mana? Okey, dia ijtihad ni kadang-kadang Rasulullah tak buat pun kan, tapi ijtihad ulama kata macam ni. Okey, contoh saya beritahu ya. Okey, contoh ijtihad ni, katakanlah orang yang bermusafir pada hari Jumaat, dia keluar selepas sembahyang subuh. Ada ulama yang ijtihad bahawa Jumaat tu wajib. Adakah Rasulullah ada nas? Tak ada. Ada ulama mengatakan bahawa tak wajib. Adakah Rasulullah ada menyatakan ini? Tak ada. Itu dia panggil ijtihad. Jadi ijtihad dia maka berlakulah beberapa pandangan ulama. Jadi apabila kita tahu pandangan kedua-duanya, senanglah bagi kita. Wallahu a'lam. Boleh? Okey. Kita insya-Allah. Okey, soalan okey.
Okey, kita baca sikit berkaitan dengan syurut jam'i takdim, syarat jamak takdim. Tushtaratu li jam'i takdim iddatu umur. Disyaratkan jamak takdim ini beberapa perkara. Wa bayanu tilkal umur fima ya'ti di bawah ni dijelaskan beberapa kan. Yang pertama at-tertib. Maknanya kita nak sama jamak takdim ni, kita wajib dahulukan zuhur baru asar kan. Lepas tu maghrib baru isyak. Tu jamak takdim. Haitsu yajibul bad'u bis salatil ula, wajib dahulukan zuhur barulah sembahyang yang kedua. Li'annaha sahibatul waqti, kerana dia adalah tuan rumah. Fayusalli az-zuhra awalan summa al-'asr wal maghrib summa al-isya. Dia sembahyang zuhur dahulu baru asar dan sembahyang maghrib barulah isya. Itu soal yang pertama. Yang kedua, niyatul jam'i, dia kena ada niat jamak. Haitsu yanwi jam'al 'asri taqdiman, maka dia wajib niat sembahyang jamakkan asar ke dalam waktu zuhur, atau jam'al maghrib taqdiman, ataupun wa ishtaratu an takuna hadhihi niyyatu fi salatil ula sahibatil waqti. Maka dia niat jamak takdim tadi dalam sembahyang yang pertama, dalam sembahyang zuhur tadilah. Ada ulama mengatakan bahawa dibenarkan niat tu selagi mana kita tak bagi salam. Sebelum bagi salam, maknanya sepanjang kita sembahyang zuhur tadi, kita boleh niat aku himpunkan sembahyang zuhur ke dalam waktu asar. Kalau maghrib, lagi mana kita tak bagi salam, kita katakan aku himpunkan sembahyang isyak ke dalam waktu maghrib. Maknanya wajib kita niat semasa dalam sembahyang. Okey. Yang ketiga, al-muwalah bainahuma, dia kena di antara zuhur dengan asar, maghrib isyak ni dia kena muwalah. Muwalah ni maknanya tak ada lama, tak ada senggang lama. Katakanlah kita lepas bagi salam kan, lepas masa maghrib kita bagi salam, kita pergi masuk kedai kopi, makan, buah dan sebagainya. Itu tak dipanggil muwalat. Tiba-tiba kita nak sembahyang isyak, jamak takdim, tak boleh lah. Lepas bagi salam tu nak itu sikit tak apa kan, kita pun bangkit sembahyang dulu. Tu tak boleh kan. Okey. Rabi'an dawamul uzri, biasa dah tadi. Okey, wallahu alam lah. Itulah sebahagian yang saya katakan pentingnya saya kongsikan ilmu dari hasil pada pembacaan dan juga kajian saya berkaitan dengan solat jamak qasar ni, supaya memberi kemudahan kepada kita untuk menunaikan ibadah dan sah di sisi syarak. Wallahu a'lam. Sekiranya ada soalan boleh kemukakan akan datang. Wallahu a'lam. Jadi aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.